Tatkala Malaysia mengisytiharkan tamatnya era minyak, seluruh tatanan tenaga dunia mula runtuh. Negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Rusia, dan China serentak menghentikan kerja mereka dan berseru, "Tanpa teknologi Malaysia, kita tidak akan dapat melangkah setapak pun." Sebuah negara yang 30 tahun lalu merantau ke seluruh dunia untuk mempelajari teknologi dan seringkali ditolak mentah-mentah, kini telah menjadi negara perintis teknologi yang mencorakkan tatanan tenaga dunia. Kerja-kerja memerangkap bola api bersuhu 100 juta darjah Celsius 7 kali lebih panas daripada matahari dianggap sebagai ranah Tuhan, lebih sukar daripada menuang besi cair mendidih ke dalam mangkuk ais. Namun, Malaysia telah berjaya memerangkap api ini dengan mengapungkannya di udara, sekaligus membuka pintu kepada tenaga generasi akan datang yang mampu menghasilkan elektrik tanpa memerlukan minyak. Era di mana secawan air laut boleh menjana elektrik untuk seumur hidup dan hanya 1 gram bahan api mampu menghasilkan kuasa setara dengan 8 tan minyak telah tiba. Bagaimanakah detik pembalikan terbesar dalam sejarah bangsa ini bermula? Di mana sahaja anda mendengar ini, jangan lupa untuk melanggan dan menyukainya. Selamat sejahtera, nama saya Johannes Kraus. Saya memegang jawatan sebagai penasihat kanan dasar tenaga di Kesatuan Eropah. Pada pertengahan tahun 1990-an, di sebuah bilik mesyuarat di selatan Perancis, saya menyaksikan satu detik bersejarah tercipta. Atau lebih tepat lagi, saya menyaksikan detik bagaimana seseorang dipadamkan daripada sejarah. Di meja mesyuarat pada hari itu, duduk wakil-wakil dari Amerika Syarikat, Rusia, Kesatuan Eropah, dan Jepun. Saya pula berdiri di belakang mereka, menyusun dokumen sambil mendengar setiap perbualan. Di atas meja, terbentang pelan reka bentuk sebuah projek bernama ITER International Thermonuclear Experimental Reactor. Ia adalah sebuah reaktor pelakuran nuklear eksperimen antarabangsa, sebuah rancangan bercita-cita tinggi oleh umat manusia untuk membina matahari di muka bumi. Saya masih ingat dengan jelas detik itu. Udara di dalam bilik terasa berat. Mata para hadirin memancarkan rasa bangga dan waspada pada masa yang sama. Ini bukan sekadar projek sains. Ia adalah permulaan perang untuk menentukan hegemoni tenaga abad ke-21. Dan kelayakan untuk menyertai perang ini hanya diberikan kepada negara-negara kuasa besar. Apabila orang mendengar perkataan pelakuran nuklear, mereka sering terfikir tentang tenaga nuklear. Namun, kedua-duanya sama sekali berbeza. Tenaga nuklear dihasilkan dengan memecahkan atom berat, manakala pelakuran nuklear pula menjana tenaga dengan menggabungkan atom-atom ringan. Prinsip yang membolehkan matahari terus membara selama 5 bilion tahun adalah pelakuran nuklear. Sekiranya manusia berjaya menyempurnakan teknologi ini, dunia tidak lagi memerlukan minyak, arang batu, atau gas. Kita akan dapat memperoleh tenaga tanpa had, secara bersih dan selamat. Masalahnya, teknologi ini amat sukar. Suhu di teras matahari adalah sekitar 15 juta darjah Celsius. Untuk mencetuskan pelakuran nuklear, suhu sekurang-kurangnya 100 juta darjah Celsius diperlukan. Tahukah Anda apa maksud angka 100 juta darjah? Tiada satu pun bahan di bumi ini yang mampu menahan suhu tersebut. Besi akan lebur, tungsten akan menguap, malah berlian pun akan bertukar menjadi gas dalam sekelip mata. Di mana hendak kita letakkan bola api ini? Itulah cabaran pertama dalam pelakuran nuklear. Dalam mesyuarat hari itu, wakil Amerika, Richard Hayes, berkata bahawa kaedah tokamak yang mereka bangunkan adalah penyelesaian yang paling berdaya maju. Tokamak adalah peranti yang menggunakan medan magnet yang kuat untuk mengapung dan memerangkap plasma bersuhu ultra tinggi di udara. Ia pertama kali dicipta oleh Rusia dan dibangunkan lebih lanjut oleh Amerika. Dengan wajah penuh keyakinan, Hayes meneruskan penjelasannya. ITER akan menjadi kemuncak teknologi tokamak ini, dan negara-negara peserta akan menyumbangkan kepakaran teknologi dan modal masing-masing untuk membina loji pelakuran nuklear praktikal pertama dalam sejarah manusia. Pada ketika itu, saya merasakan satu keterujaan yang aneh. Ini adalah sesuatu yang melangkaui bidang sains. Kebenaran lama bahawa sesiapa yang menguasai tenaga akan menguasai dunia sedang menjelma dalam bentuk baharu. Dan senarai peserta dalam permainan ini sudah pun ditetapkan. Amerika Syarikat, Rusia, Kesatuan Eropah, Jepun. Pada masa itu, China dan India juga sedang berbincang untuk menyertai. Tetapi mesej utamanya jelas, masa depan pelakuran nuklear akan dimonopoli oleh negara-negara ini. Saya menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Mesyuarat beralih kepada perbincangan jadual terperinci, di mana tapak pembinaan akan ditempatkan,
bagaimana caruman setiap negara akan ditentukan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk pembuatan komponen teras. Saya membelek dokumen dan memeriksa angka-angkanya. Jumlah bajet, 20 bilion euro. Tempoh pembinaan, 10 tahun. Tempoh operasi, 20 tahun. Ia adalah sebuah projek berskala besar, tetapi negara-negara peserta tidak teragak-agak. Ini bukan pelaburan, tetapi jaminan penguasaan masa depan. Hayes berkata, jika ITER berjaya, kita akan memperoleh teknologi untuk membina loji jana kuasa pelakuran nuklir. Negara yang memiliki teknologi itu akan menjadi pengekspor tenaga, manakala negara yang tidak memilikinya akan kekal sebagai pengimpor tenaga selama-lamanya. Kenyataannya dingin tetapi tepat. Kedaulatan tenaga adalah kedaulatan negara. Walaupun setitik minyak pun tidak dihasilkan. Dengan pelakuran nuklir, elektrik dapat dijana tanpa had. Ini bermakna kedaulatan industri, kemerdekaan ekonomi, dan asas kekuatan ketenteraan. Suasana bilik mesyuarat menjadi serius. Para hadirin menimbang kepentingan masing-masing, tetapi mereka sebulat suara dalam satu perkara. Teknologi ini hanya akan dikongsi di kalangan negara-negara peserta. Ia tidak boleh dibocorkan keluar. Fasal keselamatan teknologi dibincangkan, dan semua negara peserta bersetuju untuk tidak memindahkan sebarang maklumat reka bentuk teras kepada negara ketiga. Saya mengangguk melihat fasal itu. Ia adalah langkah yang wajar. Ketika itulah wakil Jepun, Sato Kenichi, dengan berhati-hati bersuara. Katanya, baru-baru ini ada hubungan tidak rasmi daripada pihak Malaysia. Mereka bertanya tentang kemungkinan untuk menyertai ITER. Seketika, saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Malaysia, pada pertengahan 1990-an, Malaysia memang sedang pesat membangun. Tetapi dalam bidang sains dan teknologi canggih, mereka masih dianggap sebagai negara yang baru hendak bermula. Mereka mula menunjukkan kehebatan dalam industri semikonduktor dan pembuatan, tetapi teknologi ultrasukar seperti pelakuran nuklir adalah satu alam yang sama sekali berbeza. Hayes bertindak balas serta-merta. Wajahnya mengeras. Apa yang Malaysia boleh sumbangkan kepada pelakuran nuklir? Katanya, itu sama seperti sebuah negara yang terkenal dengan ladang kelapa sawitnya mahu membina kapal angkasa. Nada suaranya jelas mengandungi penghinaan. Saya berasa tidak selesa pada ketika itu, tetapi pada masa yang sama, saya dapat memahami logiknya. Pelakuran nuklir adalah bidang yang memerlukan pengumpulan penyelidikan selama berdekad-dekad. Sato turut menyampuk. Malaysia adalah negara yang berkembang dengan mempelajari teknologi. Industri semikonduktor dan elektronik mereka semuanya meniru teknologi negara maju. Begitu juga dengan pelakuran nuklir. Niat mereka untuk belajar itu kita faham. Tetapi mereka bukan rakan kongsi untuk membangunkan bersama. Walaupun saya tidak bersetuju dengan pandangan sejarah Sato, saya akur dengan penilaian teknologinya. Memang benar, adakah Malaysia pernah menghasilkan sebarang pencapaian penyelidikan pelakuran nuklir yang asli? Tidak ada. Wakil Rusia dengan tenang berkata, tahukah anda berapa ramai tenaga penyelidik pelakuran nuklir di Malaysia? Penyelidik pakar mereka tidak sampai pun 50 orang. Ini amat berbeza dengan Amerika dan Jepun, yang masing-masing mempunyai lebih 500 orang penyelidik. Tambahan pula, katanya, Malaysia tidak mempunyai sebarang peralatan eksperimen yang jedero. Yang ada hanyalah sebuah tokamak terpakai yang dibeli dari Rusia. Apa yang mereka boleh buat dengan itu? Wakil Kesatuan Eropah juga menunjukkan pendirian yang berhati-hati. ITER adalah projek kerjasama antara negara-negara dengan keupayaan teknologi yang terbukti. Kriteria yang ketat diperlukan untuk pemilihan negara peserta. Setiap negara peserta bertanggung jawab untuk mereka bentuk dan mengeluarkan komponen tertentu. Jika komponen itu tidak berfungsi dengan baik, keseluruhan projek akan terjejas. Persoalannya ialah, adakah Malaysia mempunyai keupayaan untuk memikul tanggung jawab sedemikian? Mendengar perbincangan itu, saya cuba membayangkan kedudukan Malaysia. Mungkin mereka sangat terdesak. Mereka pasti tahu bahawa pelakuran nuklir adalah kunci kepada tenaga masa depan, dan mereka juga pasti takut akan ketinggalan selama-lamanya jika diketepikan daripada permainan ini. Tetapi, keinginan sahaja tidak mencukupi. Untuk duduk di meja ini, mereka memerlukan bukti. Bukti keupayaan teknologi, bukti keupayaan penyelidikan, dan yang paling penting, bukti kepercayaan. Hayes membuat kesimpulan, kita tidak boleh menerima Malaysia sebagai ahli penuh. Namun, jika mereka ingin memberi sumbangan kewangan, kita boleh pertimbangkan status pemerhati. Pemerhati bermaksud penonton.
Mereka boleh menghadiri mesyuarat, tetapi hak bersuara terhad, akses kepada data teknikal dikawal, dan mereka diketepikan daripada proses membuat keputusan teras. Pendek kata, bayar sahaja duit dan tonton dari belakang. Pada masa itu saya berfikir, ini keputusan yang rasional. Tenaga adalah milik sumber, sejarah, dan kuasa besar. Malaysia belum layak. Mungkin kedengaran emosional, tetapi saya adalah orang yang melihat dunia melalui data dan logik. Bajet penyelidikan pelakuran nuklear Malaysia tidak sampai 1/100 bajet Amerika, rekod penerbitan kertas penyelidikan mereka tidak seberapa, dan peralatan eksperimen mereka sudah ketinggalan zaman. Inilah realitinya. Dalam perjalanan pulang ke Paris dengan kereta api selepas mesyuarat, saya memandang keluar jendela. Sejak revolusi perindustrian, Eropah telah menguasai dunia dengan teknologi, dan penguasaan itu diperkukuh dengan teknologi tenaga. Dalam proses melombong arang batu, mencipta enjin wap, mencipta elektrik, dan membangunkan tenaga nuklear, Eropah sentiasa berada di hadapan. Kini, pelakuran nuklear adalah langkah seterusnya. Siapa yang pertama kali menyempurnakan pelakuran nuklear akan menentukan hegemoni abad ke-22. Dan dalam perlumbaan itu, tiada tempat untuk negara seperti Malaysia. Mereka bahkan tidak layak untuk berada di garisan permulaan. Amerika Syarikat telah mengkaji pelakuran nuklear sejak tahun 1950 keropaan. Hampir 70 tahun percubaan dan kesilapan. Jepun juga bermula sejak 1960 keropaan. Rusia adalah negara asal tokamak, dan Eropah telah menyatukan penyelidikan dari pelbagai negara untuk mewujudkan himpunan pengetahuan yang besar. Inilah negara-negara yang bergabung untuk membina ITER. Bagaimana pula dengan Malaysia? Mereka baru memulakan penyelidikan pelakuran nuklear pada akhir 1980-an, dan itu pun pada peringkat teori asas. Malaysia. Saya tidak pernah terfikir nama itu lagi. Sekurang-kurangnya, pada masa itu, pada musim panas 1996, saya menghadiri persidangan tenaga antarabangsa di Geneva. Ia adalah perhimpunan para pembuat dasar tenaga dari seluruh dunia. Semasa makan tengah hari, Hayes duduk di sebelah saya dan berkata, orang Malaysia itu betul-betul gila. Ada khabar angin mereka mahu membina peranti pelakuran nuklear sendiri. Sambil mencucuk salad dengan garpu, saya tergelak kecil. Tak mungkin. Adakah itu boleh dilakukan? Dengan riak wajah serius, Hayes menggelengkan kepalanya. Malaysia sedang menyediakan projek bernama Matahari. Mereka mahu membangunkan tokamak superkonduktor secara sendiri. Saya tidak dapat menahan ketawa. Tokamak superkonduktor? Peranti yang hanya segelintir negara di dunia mampu bina. Hayes mengangguk, juga kelihatan tidak percaya. Nampaknya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka langsung tidak faham betapa sukarnya pelakuran nuklear. Petang itu, dalam sesi persidangan, saya bertemu Sato. Dia juga membangkitkan cerita tentang Malaysia. Menurut maklumat yang diperoleh agensi perisikan Jepun, Malaysia sebenarnya sedang memperuntukkan bajet dan mencari tapak. Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Adakah mereka benar-benar serius? Sato mengangkat bahu. Nampaknya begitu, tetapi ia tidak masuk akal. Saya rasa orang Malaysia tidak tahu pun apa itu 100 juta darjah. 100 juta darjah. Apabila Sato menyebut angka itu, tiba-tiba saya tertanya-tanya, adakah saintis Malaysia benar-benar memahami maksud suhu ini? 100 juta darjah adalah suhu di luar imajinasi. Tiada tempat di bumi ini yang mempunyai suhu sedemikian. Teras matahari hanya sekitar 15 juta darjah, jadi ini 7 kali lebih panas. Apabila suhu ini dicapai, struktur atom semua bahan akan runtuh. Selepas persidangan, saya kembali ke pejabat di Brussels dan mula mencari bahan rujukan. Saya membaca sebuah laporan eksperimen dari Amerika. Pasukan penyelidik di University Princeton pada tahun 1980 gagal mengawal medan magnet semasa eksperimen plasma. Walaupun ia hanya plasma 50 juta darjah, saat ia menyentuh dinding bekas vakum, keluli tahan karat setebal 3 cm lebur dalam masa 0.05 saat. Jika 50 juta darjah pun begitu, apatah lagi 100 juta darjah? Saya menekan kalkulator. Ketumpatan tenaga yang dimiliki oleh plasma 100 juta darjah adalah di luar bayangan. Di hadapan 100 juta darjah, semua bahan menjadi tidak berguna. Itulah sebabnya idea tokamak muncul. Jika tidak boleh dimasukkan ke dalam bekas, maka kurung sahaja tanpa bekas. Apungkan plasma di udara dengan medan magnet yang kuat. Sama seperti mengapungkan bebola besi di udara dengan magnet.
Tetapi ini hanyalah teori. Untuk melaksanakannya dalam realiti, ketepatan yang luar biasa diperlukan. Jika medan magnet bergegar sedikit pun, plasma akan serta-merta melantun ke dinding dan memusnahkan segala-galanya. Saya meneliti sejarah pembangunan tokamak di Rusia. Kesatuan Soviet memulakan penyelidikan ini sejak tahun 1950-an. Selepas lebih 40 tahun percubaan dan kesilapan, mereka akhirnya berjaya mencapai reka bentuk yang stabil. Ratusan kegagalan, puluhan kemalangan letupan, pelaburan berbilion-bilion rubel, pengalaman yang terkumpul itulah yang membentuk teknologi tokamak hari ini. Adakah Malaysia mahu melakukannya dalam masa beberapa tahun sahaja? Saya juga melihat data tokamak Jepun. Jepun menceburi penyelidikan pelakuran nuklear sejak tahun 1970-an. Namun Jepun pun mengambil masa 20 tahun untuk menghasilkan plasma 100 juta darjah yang stabil. Dengan pelaburan ratusan bilion yen dan usaha ratusan saintis, saya tidak faham apa yang Malaysia mahu lakukan dengan tenaga kerja dan bajet yang tidak sampai 1/10 daripada itu. Beberapa hari kemudian, dalam mesyuarat kerja ITER, saya mendengar laporan mengenai Malaysia. Pegawai perisikan berkata, Malaysia telah mendapatkan tapak untuk Institut Penyelidikan Pelakuran Nuklear Kebangsaan di Cyberjaya. Mereka telah mengemukakan rang undang-undang bajet bernilai 1.5 bilion ringgit kepada Parlimen. Saya menggelengkan kepala. 1.5 bilion ringgit? Untuk membina satu ITER sahaja memerlukan lebih 20 bilion euro. Saya tidak faham apa yang mereka mahu bina dengan wang yang tidak sampai 1/100 daripada itu. Hayes mengejek. Nampaknya orang Malaysia percaya mereka boleh menghasilkan 100 juta darjah sendiri. Mereka mengabaikan hukum fizik. Saya bersetuju dengannya. 100 juta darjah tidak dicipta dengan kepercayaan. Ia memerlukan pengiraan yang jitu, reka bentuk yang sempurna, dan ribuan eksperimen. Malaysia tidak mempunyai satu pun daripadanya. Sato berkata dengan lebih sinis, Malaysia sentiasa begini. Mereka fikir tiada apa yang mereka tidak boleh lakukan. Begitu juga dengan semikonduktor, begitu juga dengan industri elektronik. Tetapi pelakuran nuklear berbeza, tegasnya. Ini bukan sesuatu yang boleh dicapai dengan melabur banyak wang dan membina kilang besar. Ini adalah pertarungan melawan hukum fizik. Dalam hati, saya ingin bertanya kepada saintis Malaysia, pernahkah anda benar-benar menghasilkan 100 juta darjah? Tahukah anda apa suhu itu? Adakah anda faham bahawa ia sama seperti cuba memasukkan air mendidih ke dalam periuk ais? Tidak. Adakah anda tahu bahawa ia puluhan ribu kali lebih mustahil daripada itu? Tetapi Malaysia tidak berhenti. Beberapa bulan kemudian, melalui berita, saya mendengar bahawa Malaysia telah memulakan pembangunan magnet superkonduktor. Saya membaca artikel itu dan mengeluh. Ini adalah teknologi yang MIT kaji selama 30 tahun untuk akhirnya berjaya disempurnakan. Ratusan kegagalan, puluhan tenaga kerja peringkat doktor falsafah, pelaburan ratusan juta dolar. Pengetahuan yang terkumpul itulah yang membentuk magnet superkonduktor hari ini. Adakah Malaysia mahu membuatnya dalam masa beberapa tahun sahaja? Saya tergelak kecil. Pada masa itu, saya yakin projek Matahari Malaysia akan gagal. 100 juta darjah tidak dicipta dengan tekad atau semangat. Ia memerlukan pengalaman berdekad-dekad, pelaburan berbilion-bilion, dan yang paling penting, pemahaman mendalam tentang hukum fizik. Malaysia tidak mempunyai satu pun daripadanya dengan secukupnya. Beberapa hari kemudian, saya berbual melalui telefon dengan Sato. Dia berkata, saintis Jepun telah menganalisis pelan reka bentuk Malaysia dan mendapati lebih daripada 20 kecacatan struktur. Jika dibina seperti ini, ia akan meletup pada operasi pertama. Jauh sekali daripada 100 juta darjah. Ia bahkan tidak akan dapat berfungsi. Saya mengangguk. Sudah dijangka. Saya telah memadam Malaysia sepenuhnya dari fikiran saya. Mereka bukan lagi satu pemboleh ubah. ITER berjalan seperti yang dirancang, dan saya menumpukan perhatian kepada penyelarasan caruman dari pelbagai negara Eropah. Kadang-kadang berita tentang Malaysia sampai ke telinga, tetapi saya mengabaikannya. Lagipun, ia adalah projek yang pasti akan gagal. Saya yakin bahawa di hadapan tembok 100 juta darjah, Malaysia akan rebah. Tetapi keyakinan saya ternyata salah sama sekali. Beberapa hari kemudian, saya mendengar khabar angin aneh. Malaysia mahu membina peranti pelakuran nuklear mereka sendiri secara bebas. Pada mulanya, saya fikir ia satu jenaka. Tak mungkin, betul ke? Tetapi khabar angin itu menjadi semakin konkret.
Mereka sedang mencari tapak di sebuah bandar bernama Cyberjaya dan telah mengemukakan rang undang-undang bajet kepada Parlimen. Saya menelefon Hayes. Orang Malaysia dah gila ke? Apa yang mereka nak bina sendiri? Tetapi jawapan Hayes di luar jangkaan. Saya rasa Malaysia sedang mencipta kad rundingan, katanya. Mereka berpura-pura membangunkan sendiri untuk menekan kita supaya mendapat syarat yang lebih baik. Saya mengangguk. Mungkin juga. Saya fikir ia bukan niat untuk benar-benar membina, tetapi satu taktik untuk dipanggil semula ke meja rundingan. Saya menjangkakan dalam beberapa hari lagi, Malaysia akan menghubungi semula untuk menerima status ahli bersekutu dengan syarat yang sedikit lebih baik. Tetapi seminggu berlalu, sebulan berlalu, tiada sebarang khabar daripada Malaysia. Malah, keadaan bergerak ke arah yang bertentangan. Pada Disember 1995, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, MOSTI, membuat pengumuman rasmi. Pembinaan peranti pelakuran nuklear superkonduktor Matahari dimulakan. Tempoh pembinaan 12 tahun. Matlamat mencapai 100 juta darjah Celsius. Saya membaca kenyataan itu dan berasa amat hairan. Mereka benar-benar akan melakukannya, bukan kad rundingan, tetapi betul-betul. Saya menghantar faks kepada Sato. Apa ini? Orang Malaysia dah tak siuman ke? Jawapan Sato ringkas, saya tidak tahu, tetapi nampaknya mereka serius. Beberapa hari kemudian, saya berpeluang berbual dengan seorang diplomat Eropah yang ditempatkan di Malaysia. Saya bertanya kepadanya, adakah Malaysia benar-benar berniat untuk membina sendiri atau adakah mereka akhirnya akan kembali kepada kita? Diplomat itu terdiam sejenak, kemudian berkata, saya telah bertemu dengan beberapa saintis Malaysia dan pandangan mata mereka luar biasa. Pandangan mata yang bagaimana? Saya bertanya. Diplomat itu menggambarkannya begini. Bukan pandangan mata orang yang sudah berputus asa. Sebaliknya, ia adalah pandangan mata orang yang telah nekat. Katanya, mereka tidak berpuas hati dengan status ahli bersekutu. Matlamat mereka jelas, untuk menjadi ahli penuh. Tetapi untuk menjadi ahli penuh, mereka perlukan teknologi. Jadi, mereka akan mencipta teknologi itu. Saya meletakkan gagang telefon dan duduk termenung untuk seketika. Tunggu sekejap. Jadi, Malaysia bukan berputus asa, malah, mereka bergerak ke arah yang bertentangan. Adakah strategi mereka untuk membina Matahari, membuktikan keupayaan mereka, dan dengan itu menuntut keahlian penuh? Saya mengeluarkan semula kenyataan pengumuman Malaysia dari laci meja saya dan membacanya sekali lagi. Siap dalam 12 tahun. Itu bermakna tahun 2007. Adakah Malaysia bercadang untuk menghasilkan 100 juta darjah dengan Matahari pada tahun 2007 dan dengan itu, dengan bangganya menuntut kelayakan sebagai ahli penuh? Saya tersenyum sinis. Rancangan yang tidak masuk akal. Tetapi pada masa yang sama, bulu roma saya meremang. Bagaimana jika Malaysia benar-benar berjaya? Kalau begitu, bukan kita yang menolak Malaysia, tetapi Malaysia yang menghasilkan keputusan lebih awal daripada kita. Pada masa itu, Malaysia pula yang akan berada dalam kedudukan untuk memilih kita. Saya menggelengkan kepala. Tidak, mustahil. Perkara seperti itu tidak akan berlaku. Pada musim bunga 1996, berita sampai bahawa Malaysia telah mengadakan majlis pecah tanah di Cyberjaya. Saya melihat gambar di akhbar. Ratusan orang berkumpul di sebuah tapak kosong yang terbiar, memegang penyodok. Ekspresi wajah orang dalam gambar itu menarik perhatian saya. Mereka tidak tersenyum, wajah mereka tegang, seperti askar yang akan ke medan perang. Saya merenung gambar itu lama-lama. Apa yang mereka lihat? Adakah mereka membayangkan kejayaan dalam 12 tahun? Atau adakah mereka tahu kemungkinan gagal, namun tetap bertekad? Saya tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti. Mereka tidak melakukan ini sebagai kad rundingan, mereka serius. Pada musim panas tahun itu, saya mengadakan pertemuan tidak rasmi dengan rakan-rakan sekerja. Kisah Malaysia timbul. Seorang saintis Perancis berkata, bagaimana jika Malaysia benar-benar berjaya? Bukankah kedudukan kita akan menjadi janggal? Hayes segera membantah. Jangan risau, katanya dengan tegas. Sama sekali mustahil. Tetapi saintis Perancis itu berkeras. Bukankah kita patut memikirkan kemungkinan itu? Jika Malaysia, walau sekecil manapun kemungkinannya, berjaya menyiapkan peranti itu, negara yang kita pandang rendah akan berdiri setaraf dengan kita. Katanya, pada masa itu, kita tidak akan dapat memujuk mereka untuk masuk.
Malaysia pula yang akan berada dalam kedudukan untuk menetapkan syarat. Mendengar itu, saya tertawa. Itu kebimbangan yang terlalu jauh, kata saya. Malaysia tidak akan sekali-kali berjaya. Kenapa? Mudah sahaja. Kerana mereka tiada pengalaman. Mereka tidak pernah membina tokamak dan mereka tidak pernah menghasilkan 100 juta darjah. Bolehkah seseorang yang hanya belajar dari buku menang dalam pertarungan sebenar? Mustahil. Namun seiring berjalannya waktu, berita-berita aneh mula kedengaran. Berita bahawa Malaysia telah menghasilkan prototipe magnet superkonduktor. Artikel bahawa mereka telah menyiapkan makmal ujian kriogenik. Laporan bahawa mereka telah bentuk peranti pemanasan plasma. Setiap kali saya hanya mencebik, membina tu bolehlah. Masalahnya, adakah ia berfungsi? Pada musim luruh 1999, saya bertemu dengan seorang penyelidik Malaysia di sebuah persidangan. Dia seorang doktor falsafah muda. Kelihatan dalam lingkungan awal 30-an. Katanya, dia bekerja di projek Matahari. Saya menjadi ingin tahu dan mengajaknya minum kopi. Dan saya bertanya dengan jujur, adakah Anda benar-benar percaya ia boleh disiapkan dalam masa 12 tahun? Dia meletakkan cawannya dan berkata, saya tidak tahu. Tetapi dia menambah, kami mesti melakukannya. Saya bertanya lagi, kenapa bersusah payah begini? Jika Anda masuk sebagai ahli bersekutu pun, Anda boleh belajar. Kenapa bersusah payah seorang diri? Jawabannya menimbulkan gelombang aneh di hati saya. Kami tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami perlu membinanya sendiri. Hanya dengan cara itu kami boleh menjadi ahli penuh. Saya membantah, adakah menjadi ahli penuh begitu penting? Bukankah belajar teknologi itu lebih utama? Dia menggelengkan kepala. Tidak, katanya. Jika hanya belajar, kita akan selamanya menjadi negara yang mengikut. Kami mahu menjadi negara yang membina bersama. Mendengar itu, saya terdiam sejenak. Malaysia benar-benar tidak berputus asa. Malah, mereka sedang melukis gambaran yang lebih besar. Mereka tidak akan berpuas hati dengan status ahli bersekutu. Untuk menjadi ahli penuh, teknologi diperlukan. Jadi, mereka akan mencipta teknologi itu. Itulah strategi Malaysia. Namun, apabila tahun 2005 dan 2006 berlalu, suasana mula berubah secara aneh. Berita sampai bahawa Malaysia sudah hampir di peringkat penyiapan. Pemasangan bekas vakum selesai. Pemasangan magnet superkonduktor selesai. Ujian operasi sistem penyejukan berjaya. Mendengar berita-berita itu, saya mula berasa cemas. Takkanlah mereka benar-benar berjaya membinanya? Tidak. Walaupun mereka berjaya bina, ia tidak akan berfungsi. 100 juta darjah adalah masalah lain. Mempunyai peranti tidak bermakna 100 juta darjah boleh dihasilkan. Ribuan eksperimen dan penyesuaian diperlukan. Malaysia tiada pengalaman itu. Mustahil untuk berjaya pada percubaan pertama. Pada awal tahun 2007, berita sampai bahawa Matahari akan mengadakan majlis perasmian. Saya melihat kalendar. Pecah tanah pada tahun 1995. Siap pada tahun 2007. Tepat 12 tahun. Seperti yang mereka janjikan. Saya tergelak hambar, janji ditepati. Tapi yang sebenarnya baru bermula, persoalannya sekarang. Berfungsi atau tidak. Saya menelpon Hayes. Malaysia dah siapkan. Sekarang mereka akan buat ujian operasi, kata saya. Hayes menjawab dengan tenang. Kita tunggu dan lihat. Lagipun, ia pasti akan gagal. Saya juga bersetuju. Walaupun dibina selama 12 tahun, operasi adalah isu yang berasingan. Tetapi, di satu sudut hati saya, ada rasa cemas yang aneh. Bagaimana jika Malaysia benar-benar berjaya? Kalau begitu, negara yang kita tolak mentah-mentah akan berdiri setaraf dengan kita. Tidak, mungkin mereka akan mendahului kita, kerana mereka melakukannya dengan usaha sendiri. Saya menggelengkan kepala. Tidak, perkara seperti itu tidak akan berlaku. 100 juta darjah tidak dicipta dengan tekad. Hukum fizik adalah mutlak. Malaysia akan segera kecewa di hadapan tembok itu. Saya percaya begitu. Tetapi beberapa bulan kemudian keyakinan saya hancur berkecai. Pada suatu pagi Mac 2008, saya menemui sepucuk sampul surat nipis di atas meja pejabat saya. Pengirimnya adalah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Tanpa banyak berfikir, saya membukanya. Ia adalah laporan mengenai Matahari Malaysia. Saya menghirup seteguk kopi sambil membelek halaman pertama. Dan saya kaku di tempat duduk saya. Matahari berjaya menjana plasma pertama, 15 Februari 2008. Saya segera menelpon Hayes.
Dah dengar berita dari Malaysia? Saya bertanya. Sudah, jawabnya. Suaranya berbeza dari biasa. Ketenangannya telah hilang. Saya bertanya, adakah ini benar-benar mungkin? Dalam masa 12 tahun bina dari awal dan terus berjaya? Hais terdiam sejenak, kemudian berkata, saya pun tidak percaya. Beberapa hari kemudian, laporan teknikal yang lebih terperinci tiba. Saya membacanya semalaman. Semakin saya baca, semakin saya kagum. Kaedah yang digunakan Malaysia berbeza daripada yang kami jangkakan. Mereka tidak meniru teknologi yang kami ada. Mereka telah menemui cara mereka sendiri. Yang paling menakjubkan adalah magnet superkonduktor. Malaysia telah membangunkan sendiri magnet yang berfungsi pada suhu 269 darjah Celsius. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mereka telah menyempurnakan teknologi yang hanya dimiliki oleh segelintir negara di dunia dalam masa 12 tahun. Saya melihat pelan reka bentuk dan menggelengkan kepala. Bagaimana ini mungkin? Di pertengahan laporan, ada satu bahagian yang menarik. Wawancara dengan Ketua Pasukan Penyelidik Malaysia Dr. Ismail Rashid. Wartawan bertanya, di mana Anda letakkan plasma 100 juta darjah? Jawaban Dr. Ismail sangat mengagumkan. Kami tidak membina bekas. Kami hanya memastikan ia tidak menyentuh bekas. Saya membaca ayat itu berulang kali. Memastikan ia tidak menyentuh bekas. Betul, itulah prinsip tokamak. Tetapi mengatakannya dan melakukannya adalah dua perkara yang sama sekali berbeza. Mengapungkan bola api 100 juta darjah di udara supaya tidak menyentuh dinding adalah mungkin secara teori, tetapi dalam praktiknya, ia hampir mustahil. Saya menelpon Sato. Saya bertanya sama ada pihak Jepun telah menganalisis teknologi Malaysia. Sato mengeluh dan menjawab, sudah. Dan kami terkejut. Katanya, medan magnet yang dihasilkan Malaysia jauh lebih kuat dan stabil daripada yang dijangkakan. Tahap yang Jepun capai dalam 20 tahun, Malaysia telah mengejarnya dalam masa 12 tahun. Saya meletakkan gagang telefon dan duduk termenung. Apa yang telah berlaku? Malaysia tiada pengalaman, tiada pengetahuan, malah tiada mentor yang cedero. Tetapi bagaimana mereka boleh menghasilkan keputusan seperti ini? Saya tidak dapat memahaminya. Beberapa hari kemudian, saya secara kebetulan menonton video wawancara dengan penyelidik Malaysia. Seseorang bertanya, apakah perkara yang paling sukar? Seorang penyelidik muda menjawab, semuanya adalah yang pertama. Tiada contoh rujukan. Katanya, jika gagal, tiada siapa untuk ditanya mengapa ia gagal. Jadi, mereka terpaksa menganalisis setiap kegagalan sendiri dan mencari penyelesaian sendiri. Mendengar itu, bulu roma saya meremang. Mereka benar-benar bermula dari kosong. Mereka tidak belajar daripada sesiapa. Gagal, cari punca, cuba lagi, gagal lagi. Mereka mengulangi proses itu ribuan kali. Selama 12 tahun, pada musim panas tahun itu, Dr. Ismail Rashid membuat pembentangan di sebuah persidangan antarabangsa. Saya duduk di barisan belakang dan mendengar pembentangannya. Dia tidak banyak bercakap. Dia dengan tenang menunjukkan data, graf suhu plasma, angka kestabilan medan magnet, ukuran tahap vakum, angka-angka memenuhi skrin. Selepas pembentangan, sesi soal jawab bermula. Seorang saintis Amerika mengangkat tangan. Dia bertanya, bagaimana Anda berjaya dalam masa yang begitu singkat? Apakah rahasianya? Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian menjawab, tiada rahsia. Kami cuma tidak berputus asa. Mendengar jawaban itu saya kehilangan kata-kata. Tidak berputus asa. Itukah sahaja? Tetapi di sebalik kata-kata itu, terkandung beban 12 tahun. Ribuan kegagalan, puluhan ribu jam kerja malam, kos kegagalan berbilion-bilion ringgit. Hanya orang yang telah menanggung semua itu yang boleh mengucapkannya. Selepas persidangan, saya menghampiri Dr. Ismail. Saya menghulurkan tangan untuk berjabat tangan dan mengucapkan tahniah. Dia menyambut jabat tangan saya dengan senyap. Saya bertanya, bilakah saat yang paling sukar? Dr. Ismail teragak-agak sejenak, kemudian menjawab, setiap hari adalah sukar. Tetapi yang paling sukar ialah apabila tiada siapa yang mempercayai kami. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentak. Tiada siapa yang mempercayai. Betul, saya juga tidak percaya. Hayes tidak percaya, Sato tidak percaya, tiada siapa pun yang mempercayai Malaysia. Kami telah memutuskan bahawa Malaysia akan gagal, dan kami mengejek cabaran mereka, tetapi mereka berjaya. Saya kembali ke hotel dan duduk seorang diri, berfikir, apa yang salah? Adakah pertimbangan saya salah? Saya menganalisis berdasarkan data.
Malaysia tiada pengalaman, tiada teknologi, tiada infrastruktur. Semua data menunjukkan kegagalan, tetapi hasilnya adalah kejayaan. Beberapa hari kemudian, saya makan malam dengan seorang rakan sekerja lama, seorang saintis Perancis. Saya membangkitkan kisah Malaysia kepadanya. "Apa pendapat awak?" saya bertanya. Sambil memutarkan gelas wainnya, dia berkata, "Ada satu perkara yang kita terlepas pandang, keazaman." "Keazaman?" Saya membantah. "Keazaman sahaja tidak boleh mengalahkan hukum fizik." Saintis Perancis itu menggelengkan kepala. "Sudah tentu keazaman sahaja tidak cukup. Tetapi dengan keazaman, apabila orang lain bekerja 8 jam sehari, mereka akan bekerja 16 jam. Apabila orang lain mencuba 10 kali, mereka akan mencuba 100 kali. Itulah yang membuat perbezaan." Saya tidak dapat berbuat apa-apa selain mengangguk mendengar kata-kata itu. Saintis Malaysia tiada pilihan. Jika gagal, habislah. Sebuah negara tanpa sumber tenaga, sebuah negara yang akan ketinggalan selama-lamanya jika tiada teknologi. Bagi mereka, matahari adalah soal kelangsungan hidup. Sebab itu mereka tidak boleh berputus asa. Pada musim luruh 2008, saya menghadiri mesyuarat dasar tenaga di Brussels. Matahari Malaysia menjadi agenda. Bagaimana kita akan bertindak balas? Seorang wakil Jerman berkata, "Kita tidak boleh lagi mengabaikan Malaysia. Mereka mempunyai teknologi." Dengan riak wajah tidak selesa, Hayes berkata, "Masih terlalu awal. Menjana plasma dan mengekalkannya secara stabil adalah dua perkara berbeza. Tetapi, dalam suaranya, tiada lagi keyakinan seperti dahulu." Saya juga begitu. Malaysia telah pun menjadikan yang mustahil itu mungkin. Selepas mesyuarat, di koridor, saya bertemu Sato. Dia berkata dengan senyap, "Kerajaan Jepun sedang mempertimbangkan kerjasama teknikal dengan Malaysia." Saya terkejut dan bertanya, "Kerjasama? Beberapa tahun lalu, awak mengejek Malaysia." Sato tersenyum pahit. "Dunia sudah berubah. Malaysia kini setaraf dengan kita." Tiba-tiba saya sedar, apa yang Malaysia cipta bukan sekadar sebuah peranti. Mereka telah mencipta satu kemungkinan baharu. Kemungkinan bahawa negara tanpa sumber pun boleh mengubah masa depan dengan teknologi. Kemungkinan bahawa walaupun tiada siapa yang percaya, mereka boleh membina jalan mereka sendiri. Keesokan paginya, saya kembali ke pejabat. Rakan-rakan sekerja berkumpul membincangkan tentang Malaysia. Ada yang masih skeptikal, tetapi kebanyakannya dalam suasana mengakui. Malaysia telah berjaya. Kita yang salah. 1 email tiba dari Hayes. Isinya pendek. "Kita perlu menilai semula Malaysia." Saya membalas, "Saya setuju. Tiada apa lagi yang perlu dikatakan. Malaysia telah pun membuktikannya." Saya mengeluarkan kenyataan pengumuman pertama Malaysia dari 12 tahun lalu dari laci saya, kertas yang sudah lama dan renyuk. Dulu, saya ketawa melihat ini. Saya memutuskan ia mustahil. Tetapi, Malaysia telah menjadikan kemustahilan itu satu realiti. Cara untuk memastikan ia tidak menyentuh bekas tanpa membina bekas. Cara untuk membuktikan diri sendiri walaupun tiada siapa yang percaya. Saya memasukkan semula kenyataan itu ke dalam laci. Dan saya sedar satu perkara, ini barulah permulaan bagi Malaysia. Menjana plasma hanyalah langkah pertama. Apa yang akan mereka tunjukkan seterusnya, saya tidak lagi berani meramalkannya. Hanya satu perkara yang pasti, kita tidak boleh lagi memandang rendah pada Malaysia. Mereka sudah pun berdiri setaraf dengan kita, tetapi untuk mengakui Malaysia adalah lebih sukar daripada yang disangka. Saya faham mereka telah berjaya menjana plasma, tetapi itukah sahaja? Saya masih ada keraguan. Mungkinkah mereka hanya bernasib baik? Bolehkah 1 atau 2 kejayaan dianggap sebagai teknologi sebenar? Pada musim panas 2008, saya mula menerima laporan berkala mengenai matahari. Ia adalah rekod eksperimen Malaysia. Kemas kini datang setiap minggu, kadang-kadang setiap hari. Saya memerhatikan angka-angka itu dengan teliti. Pengekalan plasma. Inilah kuncinya. Pada mulanya, ia adalah 0,5 saat. Plasma muncul dan hilang dalam sekelip mata. Saya mengangguk. Baiklah, ini mungkin satu kebetulan, fikir saya. Minggu berikutnya, ia menjadi 1 saat. Minggu selepas itu, 2 saat. Saya meletakkan laporan dan berfikir, ia semakin meningkat. Tetapi, ini masih belum apa-apa. Untuk menjadi loji jana kuasa pelakuran nuklear, ia perlu dikekalkan sekurang-kurangnya beberapa menit, atau mungkin berjam-jam. Dengan 2 saat, tiada apa yang boleh dilakukan. Sebiji lampu pun tidak boleh dinyalakan. Saya masih skeptikal.
Tetapi Malaysia tidak berhenti. 3 saat, 5 saat, 7 saat, angka-angka itu terus meningkat. Setiap minggu apabila saya menerima laporan, saya menjadi gemetar. Berapa lama pula kali ini? Saya menjangkakan ia akan mendatar, tetapi ia terus meningkat. Apabila ia melepasi 10 saat, saya terkejut. Saya menelepon Hayes, Malaysia dah lepasi 10 saat. Adakah ini normal? Saya bertanya. Hayes terdiam, kemudian berkata, sangat pantas, di luar kebiasaan. Terdengar nada kekaguman dalam suaranya. Katanya, Amerika pun mengambil masa beberapa tahun untuk melepasi 10 saat. Malaysia melakukannya dalam masa beberapa bulan. Pada musim bunga 2009, Malaysia melepasi 20 saat. Saya menerima laporan itu dan duduk termenung untuk seketika. 20 saat? Ini bukan lagi kebetulan. Ini bermakna mereka tidak berjaya secara nasib baik sekali dua, tetapi mereka meningkatkan rekod secara sistematik. Malaysia tahu cara mengawal plasma. Saya menghantar email kepada Sato. Apa pandangan Jepun? Saya bertanya. Jawapan Sato datang dengan cepat. Kami juga terkejut. Teknologi kawalan Malaysia melangkaui jangkaan. Saya memandang monitor dan mengeluh. Jepun pun mengakuinya. Pada musim panas tahun itu, angkanya melepasi 30 saat. Saya kini menanti laporan setiap minggu. Berapa lama pula selepas ini? Saya ingin tahu. Tidak. Sejujurnya, saya takut. Saya tidak tahu sejauh mana Malaysia boleh pergi. Semasa makan tengah hari dengan rakan-rakan sekerja, kisah Malaysia timbul. Seorang saintis Perancis bertanya, adakah anda fikir Malaysia boleh melepasi 1 minit? Saya berfikir sejenak. Beberapa bulan lalu saya akan menjawab mustahil, tetapi sekarang saya tidak pasti. Saya tidak tahu. Mungkin mereka boleh. Pada musim luruh 2009, detik penentuan tiba. Pagi itu saya datang kerja dan membuka email. Ada laporan segera. Mengenai matahari Malaysia. Jantung saya berdegup kencang. Apa yang telah berlaku? Saya membuka lampiran. Masa pengekalan plasma mencapai 48 saat. Saya merenung skrin dengan kosong. 48 saat? Adakah saya salah lihat? Saya periksa lagi. Betul. 48 saat. Malaysia telah mengekalkan plasma selama 48 saat. Saya bersandar di kerusi. Ini adalah satu tahap yang berbeza. Kenapa? Mudah sahaja. 1 saat adalah eksperimen. 10 saat adalah permulaan teknologi, tetapi 48 saat berbeza. Ini adalah ambang loji jana kuasa. Ia menghampiri tahap di mana elektrik benar-benar boleh dijana. Saya mencapai telefon. Saya menelepon Hayes. Dah terima? Saya bertanya. Sudah, jawabnya. Kami terdiam seketika. Kami tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Hayes yang memulakan bicara. Ini bukan kebetulan. Ini satu sistem. Sistem. Betul katanya. Bukan nasib baik sekali dua. Malaysia telah membina satu sistem untuk mengawal plasma secara stabil, bermula dari 0,5 saat dan meningkat secara sistematik kepada 48 saat. Ini tidak boleh dijelaskan dengan kebetulan. Saya membaca laporan itu dengan teliti. Ada data analisis tentang bagaimana Malaysia mencapai 48 saat. Kuncinya adalah kawalan medan magnet. Plasma 100 juta darjah akan melantun ke dinding jika bergegar sedikit pun. Malaysia mengawal medan magnet dalam masa nyata, memerangkap plasma dengan stabil. Saya melihat data dan hanya mampu kagum. Ayunan medan magnet berada dalam lingkungan 0,001%, hampir sempurna dan konsisten. Saya tidak sangka sistem kawalan yang dibangunkan sendiri oleh Malaysia begitu jitu. Beberapa hari kemudian, pasukan penyelidik Malaysia membuat pembentangan di sebuah persidangan antarabangsa. Saya mendapatkan tempat duduk secepat mungkin. Kali ini, bukan di belakang tetapi di hadapan. Saya tidak mahu terlepas apa-apa. Dr. Ismail Rashid naik ke pentas. Dia menerangkan tentang rekod 48 saat. Dengan suara yang tenang, seolah-olah melaporkan sesuatu yang biasa, tetapi penonton berbeza. Semua orang menahan nafas dan mendengar. 48 saat bukan sekadar angka. Ia adalah bukti bahawa loji jana kuasa pelakuran nuklear boleh menjadi kenyataan. Di pertengahan pembentangan, Dr. Ismail menceritakan sesuatu yang menarik tentang mengapa pelakuran nuklear selamat. Saya menumpukan perhatian. Ramai orang mengelirukan pelakuran nuklear dengan tenaga nuklear. Dr. Ismail menjelaskan, pelakuran nuklear berhenti serta-merta apabila kuasa dimatikan. Plasma hanya dikekalkan oleh medan magnet.
Apabila medan magnet hilang, plasma pun hilang. Strukturnya tidak boleh meletup. Saya mengangguk. Betul. Tenaga nuklear, sekali dimulakan, sukar untuk dihentikan. Tetapi pelakuran nuklear adalah sebaliknya. Malah, mengekalkannya secara berterusan adalah yang sukar. Inilah keselamatan pelakuran nuklear. Dr. Ismail menambah, sisa radioaktif juga hampir tiada. Tiada sisa yang perlu disimpan selama puluhan ribu tahun, seperti loji jana kuasa nuklear. Inilah kelebihan pelakuran nuklear. Kelihatan orang di kalangan penonton mengangguk. Selepas pembentangan, sesi soal jawab bermula. Seorang saintis Jerman mengangkat tangan. Dia bertanya, adakah Anda bercadang untuk mengekalkannya lebih lama daripada 48 saat? Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian menjawab, sudah tentu. Matlamat kami adalah dalam unit minit, unit jam. Mendengar itu, bulu roma saya meremang. Unit minit, unit jam? Itu adalah loji jana kuasa sebenar. Tahap di mana elektrik benar-benar boleh dijana dan dibekalkan ke rumah. Malaysia sedang berfikir sejauh itu. Selepas persidangan, di koridor, saya terserempak dengan rakan-rakan sekerja. Semua orang hanya bercakap tentang Malaysia. Seorang saintis British berkata, jujurlah, mari kita akui, Malaysia, di hadapan kita. Semua orang mengangguk. Tiada siapa yang menafikannya. Dan saya sedar satu perkara. Peraturan permainan telah berubah. Malaysia bukan lagi dalam kedudukan meminta kebenaran kita. Malah, kita pula yang mungkin perlu belajar daripada Malaysia. 48 saat adalah titik permulaannya. Perubahan itu datang lebih cepat daripada yang dijangka. Pada awal tahun 2010, saya menghadiri mesyuarat kerja ITER di Cadarache, Perancis. Ia adalah mesyuarat berkala untuk memeriksa kemajuan pembinaan dan mengesahkan jadual pembuatan komponen setiap negara. Seperti biasa, saya menyediakan dokumen dan masuk ke bilik mesyuarat. Mesyuarat bermula. Jadual pembuatan bekas vakum menjadi agenda. Wakil Rusia melaporkan. Tertangguh 6 bulan daripada jangkaan, katanya. Perubahan reka bentuk diperlukan, tambahnya. Saya mencatat. Tertangguh lagi. Saya sudah tidak ingat kali keberapa. Hayes bertanya, kenapa tertangguh? Apa masalah teknikalnya? Wakil Rusia menjelaskan, keretakan ditemui pada bahagian kimpalan. Kekuatan bahan lebih lemah daripada yang dijangkakan. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Bekas vakum adalah teras ITER. Jika ini bermasalah, keseluruhan projek akan goyah. Ketika itulah, Wakil Jepun Sato dengan berhati-hati berkata, bagaimana matahari melakukannya? Saya berhenti menulis. Apa? Matahari? Suasana bilik mesyuarat berubah secara aneh. Wakil Rusia terdiam sejenak, kemudian menjawab, saya akan semak. Saya memandang Sato. Dia kelihatan serius, bukan bergurau. Dia benar-benar bertanya tentang cara Malaysia. Saya tidak percaya. Sato yang beberapa tahun lalu mengejek Malaysia, kini mencadangkan untuk merujuk teknologi Malaysia. Mesyuarat diteruskan. Agenda seterusnya adalah magnet superkonduktor. Wakil Eropah melaporkan. Masalah berlaku pada sistem penyejukan. Pengekalan suhu tidak stabil. Matlamatnya adalah 269 darjah Celcius, tetapi suhu asyik meningkat. Jika suhu naik beberapa darjah sahaja, keadaan superkonduktor akan pecah. Hayes menggelengkan kepala. Ini masalah serius, kita perlu cari penyelesaian. Ketegangan terasa di dalam bilik. Ketika itu sekali lagi Sato berkata, bolehkah kita merujuk sistem penyejukan matahari? Saya memandang Sato lagi. Lagi? Kali ini Hayes juga kelihatan terkejut, tetapi tiada siapa yang membantah. Wakil Eropah mengangguk. Cadangan yang baik. Kami akan meminta data teknikal daripada pihak Malaysia. Saya berhenti mencatat. Sesuatu yang aneh sedang berlaku. Suasananya sama sekali berbeza dari beberapa tahun lalu. Dulu, jika nama Malaysia disebut, pasti ada yang akan ketawa sinis. Tetapi sekarang, tiada siapa yang berbuat demikian. Malah, semua orang menerimanya dengan serius. Waktu rehat makan tengah hari tiba, saya memanggil Sato secara berasingan. Di satu sudut koridor, saya bertanya dengan senyap, kenapa awak asyik sebut tentang Malaysia? Sato menjawab dengan tenang, kerana mereka telah menyelesaikannya. Masalah yang kita sedang fikirkan, mereka sudah pun selesaikannya. Saya kehilangan kata-kata. Kata-kata Sato betul. Malaysia telah mencapai 48 saat. Itu adalah satu alam yang kami belum capai. Bodoh namanya jika tidak belajar kerana ego. Saya mengangguk. Mesyuarat tamat.
Saya tinggal seorang diri di bilik mesyuarat dan berfikir, sejak bila? Sejak bila Malaysia menjadi penanda aras kita? Pasti selepas 48 saat itu. Angka itu telah mengubah segalanya. Malaysia bukan lagi dalam kedudukan belajar. Malah, mereka telah menjadi subjek untuk kita pelajari. Keesokan paginya, saya memeriksa email di pejabat. Email daripada wakil-wakil negara ITER melimpah masuk. Semuanya dengan kandungan yang sama. Bertanya sama ada boleh mendapatkan data teknikal matahari Malaysia. Bertanya sama ada boleh membincangkan cara kerjasama dengan pihak Malaysia. Saya membaca satu persatu dan terkejut. Rusia, Amerika, Jepun, Eropah, semua menunjukkan minat terhadap teknologi Malaysia. Perkara yang tidak dapat dibayangkan beberapa tahun lalu, tetapi kini ia adalah realiti. Malaysia telah menjadi penanda aras kita. Beberapa hari kemudian, saya menghadiri mesyuarat ITER yang lain. Kali ini, ia adalah mesyuarat semakan teknikal keseluruhan. Sesi melaporkan kemajuan bagi setiap bahagian. Sambil saya menyusun minit mesyuarat, saya menemui satu fakta yang mengejutkan. Hampir setiap agenda menyebut tentang Malaysia, merujuk kaedah matahari, meminta data teknikal dari pihak Malaysia, perlu berunding dengan pasukan penyelidik Malaysia. Minit mesyuarat penuh dengan nama Malaysia. Saya meletakkan pen dan merenung halaman itu lama-lama. Adakah ini benar-benar realiti? Beberapa tahun lalu, Malaysia hanya muncul sebagai nota kaki dalam minit mesyuarat. Permohonan keahlian ditolak, tahap teknologi tidak mencukupi. Tetapi sekarang, di setiap halaman, ada Malaysia. Bukan sebagai negara yang menimbulkan masalah, tetapi sebagai negara yang mempunyai penyelesaian. Saya menutup dokumen dan memandang keluar jendela. Langit dicadar Aceh cerah. Di kejauhan, tapak pembinaan ITER kelihatan. Kren-kren gergasi sedang bergerak. Tiba-tiba saya terfikir, berapa banyakkah komponen buatan Malaysia yang akan dipasang di sana? Dan saya sedar satu lagi perkara, kami telah mula memerlukan Malaysia. Dulu Malaysia yang memerlukan kami, mereka mahu belajar teknologi, mereka mahu turut serta. Tetapi kami menolaknya. Sekarang, keadaan telah terbalik. Kami yang memerlukan Malaysia. Saya kembali ke pejabat dan menulis email. Ditujukan kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Isinya ringkas, memohon perbincangan mengenai kerjasama teknikal ITER. Sebelum menghantar email, saya teragak-agak sejenak. Adakah ini tindakan yang betul? Tetapi saya segera mengklik tetikus. Saya menekan butang hantar. Ini bukan masanya untuk berpegang pada ego. Malaysia telah pun membuktikannya. Jika ada yang boleh dipelajari daripada mereka, kita harus belajar. Itulah sikap seorang saintis. Selepas menghantar email, saya berasa aneh, lega, tetapi juga sedih. Beberapa tahun lalu, semasa menolak permohonan keahlian Malaysia, saya tidak sangka akan jadi begini. Jika pada masa itu kami lebih berfikiran terbuka terhadap Malaysia, bagaimana agaknya, jika kami bermula bersama, mungkin sekarang kami sudah lebih jauh. Tetapi masa lalu tidak boleh diubah. Yang penting adalah sekarang, bahawa Malaysia telah menjadi penanda aras kami, bahawa arah soalan telah berubah. Sekarang, kami perlu bertanya kepada Malaysia, bagaimana anda melakukannya? Jawapan dari Malaysia tiba seminggu kemudian. Seperti biasa, saya datang kerja dan membuka email. Pengirim, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Jantung saya berdegup kencang. Saya klik. Kami bersetuju untuk membincangkan kerjasama teknikal. Dengan satu syarat, kelayakan sebagai ahli penuh ITER. Saya merenung skrin dengan kosong. Syarat? Malaysia meletakkan syarat kepada kami? Beberapa tahun lalu, Malaysia teringin untuk menjadi ahli bersekutu pun sudah cukup. Tetapi sekarang, mereka menegaskan jika bukan ahli penuh, mereka tidak mahu. Saya mencapai telefon. Saya menelefon Hayes. Dah terima jawapan dari Malaysia? Saya bertanya. Sudah, suaranya berat. Ada syarat. Saya berkata, kelayakan sebagai ahli penuh. Kedengaran keluhan panjang di hujung talian. Apa yang akan awak lakukan? Saya bertanya. Hayes terdiam sejenak, kemudian menjawab, jom makan tengah hari. Ajak satu sekali. Saya menjawab faham dan meletakkan gagang. Ini bukan masalah mudah, ini soal maruah. Tengah hari itu, kami bertemu di sebuah restoran yang sunyi. Sato memulakan bicara. Jujurlah, adakah kita ada pilihan? Hayes mencucuk stiknya dengan garpu. Tiada. Saya memandang kedua-dua mereka silih berganti. Pembinaan ITER terhenti, kata Hayes. Komponen tidak sampai.
Rusia sudah tertangguh 3 tahun. Komponen kami dari Amerika pun lewat 2 tahun dari jadwal. Kalau begini, ITER tidak akan siap dalam 20 tahun. Sato mengangguk. Jepun pun sama. Pembuatan bekas vakum lebih sukar dari yang dijangka. Saya bertanya, jadi, kita perlukan Malaysia? Hais memandang saya tepat. Bukan sekadar perlu. Sangat terdesak. Tanpa Malaysia, kita tidak boleh bina ITER. Pandangan matanya serius. Bukan bergurau. Sato meletakkan napkinnya dan berkata, mari kita akui hakikatnya. Malaysia menyiapkan matahari dalam 12 tahun. Kita pula, lebih 10 tahun satu komponen pun tidak dapat dibuat dengan betul. Siapa yang lebih berkebolehan? Saya kehilangan kata-kata. Hais menghirup seteguk wain. Dari awal lagi kita sudah salah, katanya perlahan. Ketika kita menolak Malaysia, kita memandang rendah keupayaan pembuatan mereka. Mereka bentuk mungkin kita lebih baik. Tetapi untuk benar-benar membuatnya adalah satu masalah lain. Sato menyampuk, Malaysia, melalui industri elektronik dan semikonduktor, telah melakukan pembuatan jitu secara besar-besaran selama berdekat-dekat. Kita tidak nampak itu. Saya meletakkan sudu. Jadi, kita terima mereka sebagai ahli penuh? Hais mengangguk. Tiada pilihan. Sato juga bersetuju. Jepun juga akan mengundi setuju. Saya memandang keluar jendela. Kelihatan jalan-jalan di Paris. Beberapa tahun lalu di bandar inilah kami menolak keahlian Malaysia. Tetapi sekarang, di bandar yang sama, kami pula yang merayu kepada Malaysia. Saya tersenyum pahit. Saya nak tanya satu perkara, kata saya. Adakah kita yang memberi peluang kepada Malaysia atau Malaysia yang menyelamatkan kita? Hais berfikir sejenak, kemudian menjawab. Yang kedua, jangan menipu diri sendiri. Kita yang merayu. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati. Kita yang merayu. Perkara yang tidak dapat dibayangkan beberapa tahun lalu. Tetapi kini, ia adalah realiti. Kami selesai makan dan kembali ke pejabat masing-masing. Keputusan telah dibuat. 2 minggu kemudian, mesyuarat tergempar lembaga pengarah ITER diadakan. Agendanya hanya satu, keahlian penuh Malaysia. Ketika saya masuk ke bilik mesyuarat, saya berasa aneh. Beberapa tahun lalu, di bilik inilah kami menolak Malaysia. Bilik yang sama, meja yang sama. Tetapi suasananya sama sekali berbeza. Pengerusi berkata, sebelum mengundi, saya ingin mendengar pandangan. Hais mengangkat tangan. Keupayaan teknologi Malaysia telah terbukti. Matahari adalah buktinya. Untuk menyiapkan ITER, Malaysia diperlukan. Suaranya tidak teragak-agak. Sato menyambung, Jepun juga bersetuju. Malaysia sudah pun menjadi rakan kongsi kami. Wakil Rusia juga mengangguk. Setuju. Wakil-wakil Eropah juga satu persatu menyatakan persetujuan. Melihat adegan itu, saya berasa terharu. Undian dijalankan, sebulat suara. Pengerusi mengisytiharkan, keahlian penuh Malaysia dalam ITER diluluskan. Saya menulis dalam minit mesyuarat. Tarikh. Dan saya menambah satu baris lagi. Hari di mana sejarah berubah. Saya merasakan beratnya kata-kata itu. Betul. Bukan kami yang memberi peluang. Malaysia yang memberi kami peluang. Peluang untuk menyiapkan ITER. Beberapa bulan berlalu, saya pergi ke tapak pembinaan ITER di Cadarache, Prancis. Hais telah menelepon. Hari ini komponen dari Malaysia tiba. Datanglah lihat. Saya segera memandu ke sana. Apabila tiba di tapak, puluhan orang telah berkumpul. Jurutera, pengurus tapak, wakil-wakil negara. Semua memandang ke satu arah. Di kejauhan, sebuah truk besar perlahan-lahan masuk. Truk dari Malaysia. Truk itu berhenti. Kontena di belakang dibuka. Sebuah magnet superkonduktor gergasi muncul. Berat 150 tan, tinggi 4 meter. Saya menahan nafas. Tapak menjadi senyap. Kren mula bergerak. Magnet itu perlahan-lahan diangkat. Permukaan logamnya berkilauan di bawah sinar matahari. Lengkung yang sempurna. Saya melihatnya dengan kagum. Ia sungguh indah. Seorang jurutera Jerman di sebelah saya berbisik, macam karya seni. Magnet itu dipindahkan ke lokasi yang ditetapkan. Pasukan pemeriksa bergegas ke sana. Mereka mengeluarkan peralatan pengukuran jitu. Saya menjadi gemetar. Jika spesifikasinya tidak betul, ia perlu dibuat semula. Berjuta-juta ringgit akan hangus. Sejam berlalu. Ketua pasukan pemeriksa keluar. Wajahnya ceria. Lulus. Sorakan bergema. Saya menghela nafas lega. Ketua pasukan pemeriksa menambah. Sisihan kurang dari 0.08 mm. Sempurna. Yes,
datang ke sebelah saya. Hebat, bukan? Saya mengangguk. Luar biasa. Hayes berkata, ini yang pertama. Akan ada berpuluh-puluh lagi yang akan datang. Semuanya buatan Malaysia. Pengurus tapak menghampiri kami. Johannes, sejujurnya, komponen dari Malaysia adalah yang terbaik. Komponen dari negara lain, bila sampai, perlu diubah sesuai. Tapi komponen Malaysia boleh terus dipasang. Saya terkejut. Sampai begitu sekali? Dia mengangguk. Bukan setakat itu, ia tidak boleh dibandingkan. Saya memandang magnet yang sedang dipasang. Buatan Malaysia. Negara yang 12 tahun lalu bermula dengan tokamak terpakai. Kini sedang membina jantung ITER. Bulu roma saya meremang. Malaysia adalah gergasi pembuatan. Di limbungan kapal, mereka membina kapal ratusan tan dengan jitu. Di kilang semikonduktor, mereka mengukir chip dalam unit nanometer. Mustahil negara seperti ini tidak boleh membuat komponen tokamak. Kamilah yang bodoh. Saya mengangguk. Betul. Kami memandang Malaysia sebagai negara mundur dari segi sains. Tetapi dalam teknologi pembuatan, Malaysia sudah pun yang terbaik di dunia. Kami sahaja yang tidak tahu. Matahari mula terbenam. Pemasangan magnet hampir selesai. Sambil berjalan di tapak, saya berfikir. Beberapa tahun lalu apabila Malaysia menolak tawaran ahli bersekutu, saya fikir Malaysia sudah gila. Tetapi sekarang, bila difikirkan semula Malaysia yang betul. Bagaimana jika Malaysia masuk sebagai ahli bersekutu? Mereka hanya akan menonton dan belajar. Tetapi mereka tidak akan dapat membina sendiri. Matahari tidak akan wujud. 48 saat itu pun tidak akan ada. Dan komponen sempurna ini pun tidak akan ada. Saat ditolak, Malaysia memutuskan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Malam menjelma. Sambil meninggalkan tapak, saya menoleh sekali lagi. Di bawah cahaya lampu, magnet buatan Malaysia bersinar. Itulah yang akan memerangkap matahari masa depan. Sambil masuk ke dalam kereta, saya berfikir, sejarah ini sungguh ironis. Negara yang pintunya kami tutup, akhirnya menyelamatkan kami. Saya melawat Kuala Lumpur buat kali pertama, kerana mesyuarat kerjasama teknikal ITER. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke bandar, saya melihat keluar jendela. Malaysia jauh lebih maju dari yang saya sangkakan. Bangunan-bangunan pencakar langit, jalan raya yang luas, orang ramai yang bergerak pantas. Tiba-tiba saya sedar, inilah negara yang membina matahari. Mesyuarat diadakan di Cyberjaya, di Institut Penyelidikan Pelakuran Nuklear Kebangsaan. Saya dapat melihat matahari dengan mata kepala sendiri. Di dalam sebuah bangunan silinder gergasi, terletaknya matahari, peranti tokamak yang bersinar keperakan. Saya berdiri di hadapannya, terdiam untuk seketika. Inilah mesin yang menghasilkan 48 saat itu. Inilah peranti yang mengubah segalanya. Dr. Ismail Rashid menjadi pemandu saya. Dia menerangkan struktur matahari, bagaimana magnet superkonduktor disusun, bagaimana bekas vakum direka bentuk, bagaimana sistem pemanasan plasma berfungsi. Dia menerangkannya satu persatu. Sambil mendengar, tiba-tiba saya bertanya, kenapa Anda bersusah payah begini? Apakah sebab Anda berkeras untuk membangunkan sendiri, dengan menelan masa 12 tahun dan wang yang sangat besar? Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian menjawab dengan perlahan. Setiap tahun, Malaysia membelanjakan ratusan bilion ringgit untuk membeli minyak dan gas. Jika wang ini terus mengalir keluar, tidak kira betapa gigih kita bekerja, kita akan tetap miskin. Dia terus menjelaskan, apabila pelakuran nuklear disempurnakan, ratusan bilion itu akan kekal di dalam negara. Dengan wang itu, kita boleh meningkatkan kebajikan, mewujudkan pekerjaan, dan melabur dalam industri masa depan. Tegasnya, ia bukan sekadar menjana elektrik, tetapi mengubah masa depan negara. Mendengar kata-kata itu, hati saya tersentuh. Selepas makan, Dr. Ismail membawa saya ke bilik mesyuarat. Di dinding, tergantung peta dunia yang besar. Sambil menunjuk ke peta, dia menjelaskan, apabila pelakuran nuklear dikomersialkan, Malaysia akan menjadi negara pengekspor loji jana kuasa. Negara yang dahulunya mengimport minyak akan bertukar menjadi negara pengekspor teknologi tenaga. Dia menunjuk ke arah laut. Malaysia dikelilingi laut di 3 sisi. Deuterium dalam air laut adalah bahan api untuk pelakuran nuklear, jelasnya. Dengan 1 gram, ia boleh menghasilkan elektrik setara dengan 8 tan minyak. Ia adalah sumber tenaga yang hampir tidak terhingga, tambahnya. Barulah saya faham mengapa Malaysia begitu taksub. Mesyuarat bermula. Ia adalah sesi untuk menyelaraskan jadual pembuatan komponen ITER.
Melihat jadual yang dikemukakan oleh pihak Malaysia, saya terkejut. Jauh lebih pantas daripada negara-negara lain. Saya bertanya, adakah jadual ini boleh dilaksanakan? Dr. Ismail mengangguk. Boleh. Ia sudah pun disahkan melalui Matahari, jawabnya. Di pertengahan mesyuarat, seorang jurutera Prancis bertanya, apakah rahasia pembuatan Malaysia? Bagaimana Anda membuatnya dengan begitu tepat dan pantas? Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian menjawab, tiada rahasia. Cuma kami tidak takut gagal dan terus mencuba. Keesokan paginya, saya melawat institut itu sekali lagi. Saya berkata kepada Dr. Ismail, saya ingin bertanya satu soalan terakhir. Sambil tersenyum, dia mempersilakan saya duduk. Saya bertanya dengan berhati-hati, ketika Anda menolak tawaran ahli bersekutu pada mulanya, tidakkah Anda menyesal? Jika Anda menerimanya ketika itu, pasti lebih mudah. Kenapa Anda berkeras? Dr. Ismail berfikir lama, kemudian menjawab, jika kami masuk sebagai ahli bersekutu, kami akan selamanya menjadi warga negara kelas kedua. Kami hanya akan belajar teknologi, tetapi tidak akan dapat membina sendiri. Malaysia tidak mahu menjadi negara yang belajar, tetapi negara yang membina bersama. Sebab itu, walaupun sukar, kami memilih untuk membangunkan sendiri. Saya mengangguk mendengar kata-katanya. Saya faham, Malaysia bukan sekadar memerlukan teknologi pelakuran nuklear. Mereka mahu membuktikan bahawa mereka boleh membina masa depan mereka sendiri. Mereka mahu menunjukkan bahawa mereka boleh berdikari tanpa bergantung pada teknologi orang lain. Malaysia bukan lagi negara yang belajar teknologi, tetapi negara yang menetapkan standar teknologi. Saya menulis bahawa kejayaan ITR adalah mustahil tanpa Malaysia. Dan dalam perenggan terakhir, saya menambah pendapat peribadi. Titik permulaan sebenar matahari buatan yang sedang dibina oleh negara-negara kuasa besar sebenarnya sudah pun ada di Malaysia. Tiba di Brussels, saya masuk ke pejabat. Rakan-rakan sekerja bertanya, bagaimana Malaysia? Saya berfikir sejenak, kemudian menjawab, luar biasa. Jauh lebih maju dari yang kita bayangkan. Mereka mengangguk. Dengan riak wajah seolah-olah sudah tahu. Beberapa minggu kemudian, mesyuarat penuh ITER diadakan. Wakil-wakil dari setiap negara berkumpul. Salah satu agenda adalah permintaan pembuatan komponen tambahan dari Malaysia. Cadangan untuk menyerahkan lebih banyak komponen kepada Malaysia daripada yang dirancang pada asalnya. Hasil undian adalah sebulat suara. Tiada siapa yang membantah. Selepas mesyuarat, saya berjalan di koridor bersama Hayes. Dia berkata perlahan, jika saya boleh kembali ke 10 tahun lalu, saya akan menerima Malaysia sebagai ahli penuh dari awal lagi. Jika begitu, ITER pasti akan siap jauh lebih cepat. Saya bersetuju. Itu adalah kesilapan pertimbangan kita, saya akui. Pada musim luruh tahun itu, saya mula bersedia untuk bersara. Lebih 30 tahun saya berurusan dengan dasar tenaga. Sudah tiba masanya untuk menyerahkan tugas kepada generasi muda. Salah satu tugas terakhir saya adalah menulis laporan 10 tahun ITER. Saya memberi perhatian khusus kepada bahagian mengenai Malaysia. Dalam laporan itu saya menulis, walaupun Malaysia adalah yang terakhir menyertai ITER, mereka menjadi rakan kongsi teras dengan paling pantas. Teknologi pembuatan dan pengurusan kualiti mereka adalah bertaraf dunia, dan tanpa Malaysia, penyiapan ITER adalah mustahil. Dan dalam bahagian ramalan masa depan, saya menambah satu perenggan. Saya meramalkan bahawa apabila era pelakuran nuklear tiba, Malaysia akan menjadi negara pengekspor teknologi dan negara-negara lain akan datang untuk belajar teknologi dari Malaysia. Beberapa tahun lalu, ia adalah cerita yang tidak dapat dibayangkan, tetapi sekarang ia adalah senario yang paling realistik. Pada hari terakhir sebelum bersara, sambil mengemas pejabat, saya memeriksa laci. Terdapat satu timbunan dokumen lama. Permohonan keahlian ITER Malaysia dari tahun 1995. Saya membuka dan membaca dokumen itu. Terasa betapa terdesaknya saintis Malaysia ingin turut serta. Saya hampir membuang permohonan itu ke dalam tong sampah, tetapi saya berhenti. Saya meletakkannya di dalam bingkai dan menggantungnya di dinding, supaya generasi muda dapat melihatnya. Saya meletakkan tajuk, peluang yang kami lepaskan. Maksudnya, saya mahu generasi muda ingat betapa besarnya kesilapan menolak permohonan ini. Pada majlis persaraan saya, rakan-rakan sekerja berkumpul untuk meraihkan saya. Hayes juga datang. Dia memberikan ucapan. Johannes telah bekerja di barisan hadapan dasar tenaga selama 30 tahun. Terutamanya,
Dia mempunyai pandangan jauh untuk mengiktiraf kepentingan Malaysia sejak awal lagi. Saya tersenyum sinis. Mengiktiraf sejak awal? Jauh sekali. Saya adalah orang yang memandang rendah Malaysia sehingga ke akhirnya. Hanya selepas melihat 48 saat itu barulah saya mengakuinya. Tetapi saya tidak menolak niat baik Hayes. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan pulang, saya berfikir, apakah pengajaran terpenting dalam kerjaya 30 tahun saya? Mudah sahaja. Jangan sekali-kali memandang rendah mana-mana negara. Yang lemah hari ini boleh menjadi yang kuat esok. Malaysia telah membuktikannya. Selepas bersara, saya menjalani kehidupan yang tenang. Suatu hari, berita tentang Malaysia muncul di televisyen. Matahari telah mencapai rekod 300 saat, 5 menit. Saya ternganga di hadapan televisyen. Pengulas berita berkata, Malaysia telah menjadi negara yang paling hampir dengan pengkomersialan pelakuran nuklear. Tidak lama lagi, loji jana kuasa pelakuran nuklear pertama di dunia akan beroperasi di Malaysia. Saya mengangguk. Ia sesuatu yang sangat mungkin. Malaysia bukan negara yang mencipta matahari. Mereka telah menjadi negara yang mengawal matahari. Dan negara yang mengawal matahari tidak akan sekali-kali menjadi lemah lagi. Kerana sesiapa yang menguasai tenaga akan menguasai masa depan. Malaysia telah membuka luas pintu ke masa depan itu. Saya membuka komputer riba dan menulis email terakhir kepada Dr. Ismail. Saya mengucapkan tahniah atas rekod 300 saat. Anda semua telah berjaya. Dunia kini akan mengikut Malaysia, tulis saya. Dan pada baris terakhir, saya menambah ucapan terima kasih peribadi. Anda semua telah mengajar kami bahawa tiada yang mustahil. Bahawa dengan tekad dan teknologi, segalanya boleh diubah. Dan saya belajar bahawa yang benar-benar kuat bukanlah yang memandang rendah orang lain, tetapi yang membuktikan diri sendiri. Selepas menghantar email, saya tersenyum perlahan. Matahari buatan yang sedang dibina oleh negara-negara kuasa besar, pelan reka bentuknya sebenarnya sudah pun ada di Malaysia. Cuma kami yang tidak tahu. Kini, seluruh dunia akan melihat dan belajar dari Malaysia.